أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini, dan barangkali itu telah kita berehat barangkali sebulan lebih daripada membincangkan tentang siri kuliah yang kita telah lanjutkan di sini daripada bulan ke bulan, iaitu khususnya berkaitan dengan kisah kehidupan para sahabat, yang mana pada pertemuan yang terakhir itu kita telah menyentuh seorang sahabat yang tidak pernah melihat Nabi SAW. Siapakah dia? Abdullah ibn Ummi Maktum. Dan hari ini kita akan melanjutkan lagi dengan sahabat yang berikutnya. Dan saya perlu minta maaf terlebih dahulu kerana biasanya saya ada kitab yang bawa kat sini, tapi kitab itu malangnya saya tertinggal dekat surau lain, maka ke sini saya tak dapat nak merujuk buku yang biasa kita lihat daripada baris demi baris dan cerita-cerita yang terkandung dalam buku itu. Apapun cerita kita pada malam ini berkaitan dengan seorang sahabat yang saya telah membaca kisahnya dan saya telah pun menelusuri kandungan dalam kitab itu, cuma kita tak mampulah nak merujuk baris demi baris yang dibincangkan dalam kitab itu untuk kita bentangkan pada malam ini. Maka harap apa yang saya ingat di kepala saya berkaitan dengan sahabat ini dapat membantu kita berkenalan dengan beliau. Dan saya tak rasa terlalu lewat untuk mengucapkan selamat hari raya juga pada tuan-tuan. Ya, di Malaysia ini budaya yang lain sikit, rayanya lebih daripada satu hari, bahkan lebih sebulan. Tidak semestinya sesuatu yang terus terlarang secara syar'i. Dari segi ziarah menziarahi, saling mengucapkan syukur, saling mendoakan, saling meraihkan tetamu, itu satu perkara yang amat bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka niatkan mudah-mudahan di situlah sumber pahala kita yang beraya lebih sikit ni daripada yang biasa diamalkan dan dimaktubkan dalam syariah kita yang dinamakan Yaumul Aid. Itu hari raya lah, dia bukan bulan raya. Tapi kita harapkan kita menuai pahala dan juga kebaikan dan ganjaran daripada amalan menziarahi, memuliakan tetamu, memberikan makan minum kepada orang yang datang rumah kita, dan lain-lain, menautkan ukhuwah dan sebagainya. Malam ini kita akan bersama dengan seorang sahabat yang kebetulan sahabat ini ceritanya sangat sedikit. Dalam kitab yang kita rujuk pun sedikit, yang apa yang saya semak daripada rujukan-rujukan luar pun agak terhadlah tentang sahabat ini, maka sedikit itu memberi satu masalah buat yang nak menceritakan tentang sahabat ni. Bahkan dalam buku yang kita rujuk itu sendiri pun bila menyebut tentang nama sahabat ni, ceritanya terhad, tapi cerita yang lebih banyak ditampilkan, dipaparkan dalam kitab tersebut adalah berkaitan dengan satu perang, namanya Perang Tustar. Sahabat ini namanya adalah Majza'ah bin Thawr As-Sadusi. Majza'ah bin Thawr As-Sadusi, satu nama yang saya yakin tuan-tuan pertama kali lah dengar, macam saya juga. Maksudnya kalau siapa yang belajar tentang sahabat, mereka akan berkenalan, bahkan barangkali dalam buku inilah pertama kali dengar sahabat ada namanya Majza'ah. Dan jika disemak kitab Al-Isabah, kitab Tabaqat yang menceritakan tentang menyenaraikan ratusan nama sejak daripada zaman Nabi SAW sehinggalah zaman yang berikutnya, nama Majza'ah ini ada sedikit khilaf ataupun beza pandangan. Ada yang cakap dia bukan sahabat, tapi yang saya ada keyakinan sikit untuk bersetuju dengan pengarang kitab kita bahawa dia seorang sahabat adalah kerana Al-Bukhari, Imamul Bukhari kita. Yang Imam Bukhari ni kebetulan dia adalah orang Parsi juga, keturunan orang Parsi daripada Bukhara. Samalah macam watak kita pada malam ini. Majza'ah
bin Thawr As-Sadusi merupakan seorang yang dari segi lokasi tempat dia membesar dan tempat dia berkhidmat itu adalah berdekatan dengan wilayah Parsi. Dan perang Tustar yang kita bincangkan pada malam ini adalah salah satu daripada pintu masuk ke dalam kota Parsi. Maka saya kena adil sikit kepada dua cerita pada malam ini, cerita pembukaan Parsi dan cerita berkaitan dengan profil Majza'ah yang mungkin buat pertama kali kita dengar namanya pada malam ini. Dan jangan risau, walaupun kita pertama kali dengar, saya yakin apa yang akan diceritakan malam ini telah pun merangkumi semua cerita yang berkaitan dengan beliau. Memang tak banyak cerita, tapi itulah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada insan ini. Walaupun cerita yang masyhur tentang dia itu tak banyak, barangkali tak ada pun, kita boleh bayangkan 130,000 sekurang-kurangnya para sahabat yang terakam jumlahnya dalam catatan para ulama. Dan 130,000 inilah kalau kita cari namanya satu demi satu, barangkali ada yang tidak ditemui pun namanya. Majza'ah ini at least sekurang-kurangnya namanya ada lah, ceritanya sikit, okey lah, daripada sahabat lain yang namanya pun tak jumpa. Dan itu adalah satu petanda bahawa kemuliaan Allah berikan kepada orang, baik dia terkenal ataupun dia tak terkenal, walaupun itu adalah sahabat. Sebab sahabat ni berada sebagai satu generasi yang mendapat name tag sahabi, iaitu sahabat Nabi SAW, adalah satu perkara yang luar biasa, dan ramai dalam kalangan mereka ni kita tak kenal pun. Buku kita ni himpun 65 orang je, bagaimana dengan 100,000 lebih yang lain ni? Kat mana kita nak kenal? Ada, tapi juga sangat terhad cerita tentang mereka. Dan ada banyak lagi cerita yang tidak dikumpulkan dan nama yang tidak ditemui, tetapi tetap mereka dianggap sebagai sahabat dengan maksud mereka beriman pada zaman Nabi SAW dan mereka sempat bertemu dengan Nabi SAW. Dan Majza'ah, kita perlu mulakan dulu tentang Parsi. Kenapa Parsi satu wilayah yang penting dalam sejarah umat Islam? Menceritakan tentang Parsi ni, saya yakin dia sangat tidak adil untuk ceritakan sekadar suku daripada waktu kuliah kita. Bahkan dia menuntut waktu yang sangat panjang, daurah yang khusus untuk menceritakan hanya tentang pembukaan Parsi. Kalau menurut hadis Nabi SAW yang Nabi ucapkan di Khandaq, ketika para sahabat dipertanggungjawabkan untuk menggali parit, dan sahabat yang diminta untuk menggali satu tempat secara spesifik ini adalah Salman Al-Farisi. Dan uniknya nama-nama yang terlibat dalam cerita ini adalah nama yang dekat dengan Parsi, Salman Al-Farisi. Dan kita dah ceritakan tentang Salman di sini, tak silap saya, Salman yang berasal daripada Parsi, dia melarikan diri daripada tanah air dia. Ayah dia dan orang-orang besar Parsi buru dia lari daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, sehinggalah umurnya sekitar 70 tahun begitu, barulah dia bertemu dengan Nabi SAW di Madinah. Dia lebih tua berbanding Nabi SAW, barangkali 10 ataupun 20 tahun, seorang tua, dan dia bertemu dengan Nabi SAW di Madinah. Perang pertama yang disertai adalah perang Khandaq, dan dia yang berikan cadangan gali parit. Dan dialah orangnya yang ketika Nabi minta, Nabi agihkan tempat-tempat ni, dialah orangnya yang memecahkan batu-batu, dan ada satu besar bongkah batu yang payah untuk dipecahkan. Maka Nabi SAW menerima aduan ni, ada batu yang payah nak dipecahkan. Nabi datang, dan hadis ini diriwayatkan dengan penuh tertib oleh para sahabat. Mereka menceritakan kepada kita bagaimana Nabi SAW pecahkan batu pertama, dan ada cahaya yang terpancar daripada pukulan Nabi SAW itu. Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Nabi sebut, utitu mafatihul Yaman, mafatihul Yaman, aku diberikan kunci Yaman. Dan Nabi pecahkan sekali lagi, batu itu terpecah buat kali kedua dan terpancar cahaya. Nabi sebut, utitu mafatihul Syam, aku diberikan kunci Syam, merujuk kepada Rom. Dan Nabi sebut Nabi nampak kota Rom yang kemerah-merahan. Dan Konstantinopel, satu kota Rom yang Rom Timur, Byzantine, yang masih berbaki hari ini dekat Istanbul, kalau tuan-tuan ziarah, ia memang berwarna merah.
Dan sekali lagi, kali terakhir Nabi pecahkan batu itu bercahaya dan Nabi sebut Allahu Akbar, utitu mafatihal furs, aku diberikan kunci Parsi dan aku nampak istananya yang berwarna putih. Dan istana Parsi itu merujuk kepada Ctesiphon, yang tuan-tuan boleh google CTE, macam mana je dia, CTE CTESIPHON. Dan tuan-tuan akan nampak hari ni dekat je dengan Baghdad, lebih kurang barangkali 100-200 km daripada Baghdad, terletaknya satu kota yang nama-lamanya adalah Ctesiphon, nama Arabnya adalah Madain. Dan ini adalah pintu masuk ke dalam sebuah kota yang besar. Itulah kota yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi nyatakan, aku nampak kota yang berwarna putih. Dan hadis ini menjadi inspirasi kepada para sahabat. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka nak buat apa? Mereka bertemu hadis ini, pulang kepada hadis ini untuk menentukan nak buat apa selepas Nabi wafat. Sebab Allah telah tetapkan dan Nabi sendiri telah menyatakan bahawa Nabi itu diutuskan sebagai rahmat buat sekalian alam. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah sebut dalam Al-Quran, kami tidak mengutuskan kamu wahai Muhammad kecuali rahmat buat sekalian alam. Tapi bila Nabi wafat, kita tengok Nabi dah berdakwah sampai mana? Wilayah yang akhirnya berjaya bergabung di bawah pemerintahan ataupun yang mendaulatkan Islam itu hanyalah semenanjung tanah Arab itu pun khusus kepada wilayah Hijaz saja, iaitu Makkah, Madinah dan Yaman. Itu saja. Yang selebih daripada itu tidak pernah Islam masuk sebagai satu kuasa yang dihormati, sebagai satu agama yang dihormati dan dijadikan ikutan. Nabi pernah utuskan surat kepada maharaja di sekitar tanah Arab, tapi itu sekadar utus surat, belum ada yang perlu Islam dan akhirnya menjadikan Islam sebagai rujukan bagi wilayah mereka. Maka para sahabat bila melihat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjangkakan inilah tugas yang Allah letak di pundak mereka untuk sampaikan risalah ini, sambung kerja Nabi untuk sampaikan risalah ini keluar daripada tanah Hijaz. Dan tempat mana yang paling penting sekali? 3 tempat tadilah. Yaman dah selesai. Rom itu bukan cerita kita pada malam ni. Dan cerita tempat ketiga adalah Parsi. Dan sebab itulah zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau telah mengutuskan seorang yang namanya Musanna bin Harithah. Musanna bin Harithah ini adalah daripada Banu Syaiban bin Bakar. Daripada mana ni? Daripada Bahrain. Musanna bin Harithah ni secara teknikalnya, keluarganya sama dengan nama sahabat yang kita nak cerita pada malam ni, Majza'ah bin Thawr As-Sadusi As-Syaibani Al-Bakari, daripada Bani Bakar, daripada Banu Bakar, keluarga yang sama dengan keluarga Musanna bin Harithah. Dan ketika itulah berlaku perluasan kuasa sedikit demi sedikit masuk ke dalam Parsi. Dan dari segi sejarahnya, kronologinya, dia berlaku sebanyak 2 fasa. Fasa zaman Abu Bakar dan fasa zaman Umar Al-Khattab. Zaman Umar Al-Khattab menyelesaikan segala-galanya, Abu Bakar yang memulakan. Ini kesinambungan antara 2 khalifah umat Islam ni. Yang kita nak ceritakan ini adalah satu perang yang berlaku, antara perang-perang terawal yang berlaku setelah kota Basrah dibuka, setelah kota Anbar dibuka, setelah Kufah dibuka, barulah mereka masuk ke Tustar. Dan Tustar ini kalau tuan-tuan google, dia berada di sekitar gabungan antara 2 sungai yang paling popular di Parsi, iaitu Euphrates dan juga Tigris, yang dalam bahasa Arab digelar Tigris itu Dajlah, dan Euphrates merujuk kepada Furat. Dan di tengah-tengah itu ada satu tempat namanya Tustar. Di sinilah berlakunya perang yang melibatkan Majza'ah dan menyebabkan namanya terkenal sampailah ke dalam kitab yang kita rujuk pada malam ini. Dan perang Tustar berlangsung dalam tempoh yang sangat lama. Atas faktor yang dinyatakan dalam buku kita rujuk ini adalah kerana faktor pertahanan kota tersebut yang sangat canggih. Dan kita kena tahu, Parsi ini adalah most populated city pada kurun tersebut. Most populated city maksudnya kota yang paling ramai orang.
Dan bila ramai orang, bermakna dia ada hasil ekonomi yang lebih baik, ya. Dan dia juga ada sistem pertahanan yang lebih baik daripada Byzantine, iaitu kota Konstantinopel itu sendiri. Konstantinopel itu lambat dibuka oleh umat Islam. Ada banyak faktor lah, kerana memang lokasinya lagi jauh dan tidak ada masalah dalaman dalam kerajaan Rom Timur. Dalam kerajaan Parsi, Sasaniyah Parsi ni macam-macam masalah dalaman ada, ya. Kemudian faktor lebih dekat dengan tanah Arab, dan juga faktor umat Islam yang itu adalah generasi terbaik umat Islam yang pernah wujud atas muka bumi ini. Maka kita boleh bayangkan semua ramuan itu bergabung menyebabkan Parsi runtuh, disebabkan janji Nabi SAW sendiri, ya. Dan perang Tustar berlangsung dalam tempoh yang lama, dikatakan 18 bulan. Tapi saya temui satu fakta yang lebih sederhana sedikit, barangkali 5-6 bulan. Sebab kalau perang itu berlangsung selama lebih daripada setahun, bukanlah tak logik menyebabkan fakta itu terus kita tolak, ya. Tapi secara sejarahnya agak mustahil berlaku begitu, kerana Umar Al-Khattab ada banyak mission lain, dan mustahil sebilangan besar muslimin berada dekat situ dalam tempoh yang lama dan tidak berganjak kepada lokasi lain, ya. Kerana akan berlakunya perang Yarmouk pada 636 Masih, akan berlaku perang Qadisiyah pun berlaku tahun 638 macam tu, ya. Dalam tempoh yang lebih kurang sama ada banyak perang lain akan berlaku. Maka agak mustahil puluhan ribu muslimin berkumpul di Tustar hanya semata-mata nak buka Tustar. Maka kita boleh jangkakan antara fakta yang tersenarai dalam kitab rujukan kita ambillah 6 bulan tu, nombor yang agak sederhana sedikit. 6 bulan, dan tetap bukan tempoh yang sedikit untuk bersabar di luar tembok, menantikan dan mencari-cari macam mana nak masuk ke dalam benteng ni. Sebab zaman itu orang berperang, perlindungan yang paling biasa digunakan oleh mana-mana empayar, mana-mana tamadun pun adalah benteng. Kalau di China ada tembok besar China, kalau di tanah Melayu ni ada kota Formosa gitu. Bila Portugis masuk ke Melaka pun, di antara yang terawal dibina, ini kurun ke-15, kurun ke-16, masih lagi tembok itu sebagai satu pertahanan fizikal yang paling masyhur sekali zaman tu, ya. Zaman sekarang dah tak ada, ya. Kalau zaman sekarang yang ada pun Palestin dengan Israel lah, ya. Dulu ada tembok Berlin. Ini semua adalah binaan-binaan fizikal sebagai pertahanan kepada mana-mana kota, terutamanya pada zaman sebelum zaman moden, yang orang memang biasa saja berlaku berperangan. Dan kota Tustar ini, oleh kerana pertahanan yang terlalu kuat, tempoh yang lama diperlukan, maka para sahabat sentiasa memikirkan cara bagaimana nak masuk ke situ. Dan oleh kerana mereka berada di situ dalam tempoh yang lama, perang yang tercetus, perang-perang kecil yang tercetus itu pun banyak. Maka Majza'ah ini dikatakan, dalam riwayat mengatakan beliau telah terlibat dalam 80 kali peperangan. Barangkali itu adalah nombor yang tepat, ataupun adalah satu nombor yang menggambarkan banyak lah, 80 kali perang. Dan setiap kali 80 kali perang itu akan berlaku mubarazah. Ini standard cara perang zaman tu. Mubarazah ni maksudnya apa? Perang one by one, seorang lawan seorang. Itu cara zaman tu berperang. Kenapa? Kerana seorang lawan seorang dulu, supaya masing-masing dapat tampilkan orang terbaik, lelaki yang terbaik untuk berperang, yang gagah perkasa, dan mereka akan tengok mana kekuatan yang paling ampuh sekali, yang agaknya mereka boleh fokus lah nanti bila perang besar berlaku, siapa yang akan menang. Dan Majza'ah ini biasanya menjadi wakil para muslimin untuk mubarazah, dan dia berjaya membunuh dan menewaskan semua lawannya ketika mubarazah itu berlangsung. Ya, ini satu petanda bahawa Majza'ah ini bukan orang biasa. Walaupun sebenarnya dia adalah antara salah satu saja daripada ribuan orang muslimin yang datang ke Tustar. Tapi kerana kepahlawanannya ditemui, dilihat oleh Amir, ataupun Amir ni general perang muslimin pada ketika itu, iaitu Abu Musa al-Asy'ari, maka dia telah mengangkat Majza'ah ini menjadi panglima besar umat Islam di Tustar. Maka ada satu cerita yang pernah saya ceritakan di sini juga. Oleh kerana perang Tustar ini terlalu lama dan senjata yang digunakan oleh Parsi itu canggih, kita boleh bayangkan itu possible untuk berlaku bagi sebuah tamadun yang kaya raya,
yang banyak pendedahan dengan perang, sedangkan para sahabat ni mereka berperang sesama mereka saja. Mereka tidak pernah berperang dengan tamadun lain. Selama zaman Nabi SAW mereka hanya berperang sama kabilah saja. Tapi Parsi ni setiap tahun mereka berperang dengan orang Rom, dan mereka perbatasan mereka itu dengan dinasti-dinasti di China. Maka mereka terdedah dengan perang, maka mereka terdedah dengan ancaman-ancaman daripada luar, dan kita boleh faham kenapa mereka ada senjata yang canggih-canggih. Antaranya yang dinamakan sebagai salasil. Sebab tu ada perang zaman Umar Al-Khattab juga namanya perang Zatus Salasil. Salasil ini merujuk kepada satu senjata macam candat. Kita biasa candat sotong tu kan, dia satu tak tahu istilahnya apa, dia ada satu tali yang direntang panjang dan dia ada banyak mata kain. Itu adalah alat yang kita gunakan untuk mencandat sotong. Salasil ini satu senjata yang lebih kurang tu lah. Dia ada satu rantai besi yang panjang, dan dalam rantai besi yang panjang itu ada cangkuk yang banyak, dan setiap satu daripada cangkuk itu dipanaskan dan diletak racun. Dan ketika perang berlangsung, mereka akan melontarkan macam untuk lontar pukat di tengah medan, dan akan tersangkut di badan pihak lawan, dan mereka akan merentap sampai hancur badan pihak lawan. Dan masyhur kisah Al-Bara ibn Malik Al-Ansari menyelamatkan Anas bin Malik. Anas ibn Malik adalah satu nama ulama besar dalam kalangan sahabat. Dan dalam perang Tustar ni, perang yang kita cerita ni, Anas bin Malik pun join. Dia pun ada dekat situ. Maka jangan sangka sahabat ni ulama zaman sahabat, mereka hanya duduk dalam bilik study je baca kitab. Mereka terlibat dengan perang. Bahkan Anas bin Malik dalam cerita perang Tustar ini, dia diselamatkan oleh abang kandung dia sendiri, Al-Bara ibn Malik, daripada terkena dengan salasil itu. Maka salasil itu terkena abang dia, iaitu Al-Bara ibn Malik Al-Ansari. Maka kerana perang yang semakin rancak dan ramai telah terkorban, maka pihak muslimin bermunajat dengan sangat dahsyat. Dan mereka minta Al-Bara ibn Malik, nama yang saya sebut tadi, untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Wahai Bara, doalah pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kenapa? Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, Al-Bara ibn Malik ni ada satu keistimewaan. Ni banyak nama pula malam ni. Al-Bara ibn Malik ni orang lain ni, kita nak cerita tentang Majza'ah ni, tapi kerana cerita dia sekali, kita ceritakan. Ketika umat Islam, para muslimin bermunajat ketika itu untuk mencari jalan keluar, macam mana nak masuk ke Tustar, malam itu mereka bermunajat beramai-ramai, dan ada yang meminta Al-Bara untuk baca doa. Kenapa minta Al-Bara baca doa? Kerana Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, ada seorang ni yang tidak dikenali, tapi dia kalau berdoa kepada Allah Ta'ala, la abarrahu, law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Dia ni kalau doa kepada Allah Ta'ala, Allah akan perkenan. Dan Nabi sebut minhu Al-Bara ibn Malik Al-Ansari, seorang sahabat yang saya, mungkin tuan-tuan pun baru dengar nama ni, Al-Bara, nama yang tak popular pun dalam kalangan sahabat, tapi dia ni abang kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik tu punyalah popular, dan ayahnya adalah Abu Talha Al-Ansari, itu pun popular juga. Ibunya adalah Ummu Sulaim, popular juga. Adik bongsunya adalah Abu Umair, popular juga. Tapi dia tak dikenali, Al-Bara ibn Malik Al-Ansari. Dan Nabi sebut dalam sebuah hadis, Al-Bara ni memang tak terkenal pun, tapi kalau dia tadah tangan doa pada Allah Ta'ala, Allah akan perkenalkan. Maka dalam medan Tustar ni, para sahabat ingat hadis Nabi tadi. Mereka cari mana Bara. Bara tolong doa kepada Allah Ta'ala, berikan kemenangan. Dan Bara tadah tangan doa pada Allah Ta'ala, Allahumma ansurna alaihim, ya Allah berikanlah kemenangan kami ke atas mereka, wastashhidni. Ini special doa Bara. Tapi doa Bara ni minta satu benda. Antara seni berdoa adalah, bukanlah kita ni nak letakkan satu sebagai cakaran, tapi antara bukti ketulusan doa kita, kita tidak ada kepentingan lain kepada Allah Ta'ala kecuali menginginkan Allah Ta'ala itu sendiri. Maka doa Al-Bara ibn Malik ni special. Dia minta kemenangan daripada Allah Ta'ala, tapi dia kata apa? Kalau kemenangan tu dapat dengan syarat aku ni mendapat syahid. Sebab kemenangan tu bukan dia nak nikmati, tapi dia nak pastikan kemenangan itu untuk Islam, dan diberikan diri dia sebagai syahid dalam medan tersebut.
Inilah Al-Bara' ibn Malik Al-Ansari yang sahabat minta dia berdoa, dan apa yang berlaku pada keesokan harinya adalah jalan keluar yang Allah berikan kepada para sahabat dalam perang Tustar. Abu Musa Al-Asy'ari menceritakan bagaimana ketika anak panah menghujani para muslimin pada pagi esoknya, tiba-tiba mereka jumpa ada satu surat yang diikatkan di satu anak panah. Dan mereka pun pelik. Pagi tu, ialah biasa anak panah ni mestilah target orang kan, tapi anak panah tu tak kena mereka, kerana ada satu isyarat yang nak diberikan oleh orang-orang Parsi, iaitu ada satu surat yang jatuh bersama dengan anak panah tadi. Abu Musa mengambil surat tersebut, kandungannya kandungan yang sangat menarik, iaitu dia ada teks dia dalam buku kita yang saya rasa sedih juga tak dapat nak baca kepada tuan-tuan, tapi ini apa yang saya ingat di kepala saya lah, kandungan surat tersebut. Mereka kata, nahnu min sadatu furs, kami adalah daripada kepala-kepala ataupun ketua-ketua mewakili kumpulan-kumpulan masyarakat di dalam kota Parsi, khususnya di Tustar ini. Dan kami sebenarnya tidak suka kepada Hurmuzan, iaitu general perang Parsi yang mengepalai di perang Tustar ini. Dan kami telah melihat keadilan kalian, kasih sayang kalian, kesetiaan kalian berbanding dengan kejahatan Hurmuzan, berbanding dengan pengkhianatan Hurmuzan, dan juga kebencian Hurmuzan kepada kami. Ini kata-kata dalam surat tersebut. Maka mereka kata apa? Berikan kami seorang lelaki yang cerdik pandai, yang akalnya kuat dan mentalnya pun kuat untuk bertahan, dan dia pandai berenang, untuk kami tunjukkan jalan tikus macam mana nak masuk ke dalam kota Tustar. Sebab pasukan muslimin pun tahu satu-satunya cara nak menang dalam Tustar ni memang kena masuk dalam, tak ada cara lain. Sebab kalau perang daripada luar dengan benteng yang sangat tinggi dan besar, di depannya ada sungai lagi, kemudian ada tentera, pasukan pemanah dan sebagainya, ada salasil lagi yang saya ceritakan tadi, memang mustahil. Maka mereka perlukan peluang begini untuk mereka sertai. Kita pause sekejap di situ, cuba kita faham satu realiti yang berlaku di medan Tustar. Bagaimana orang yang duduk dalam benteng besar ini, yang cukup makan minum, yang hidupnya selesa, yang tidak ada masalah, tidak ada ancaman, dan mereka boleh tertarik, mereka boleh terkesan dengan pandangan yang sebenarnya tidaklah sangat mewah. Maksud saya apa? Mereka melihat muslimin di pihak lawan tu dengan pakaian yang compang-camping, dengan segala kekurangan yang ada pada mereka, dengan makan minum yang tak cukup. Ini disebut dalam banyak kitab tarikh, menceritakan Umar Al-Khattab, antara benda yang dia pening kepala macam mana nak susun pasukan muslimin adalah kerana makanan tak cukup nak supply. Maka kalau perang tu lambat berlaku, Umar akan pening kepala. Sebab bila lambat berlaku, maksudnya supply makanan tu tak cukup. Maka kena sentiasa supply makanan kepada tentera umat Islam yang pergi ke lokasi-lokasi ke utara ni. Maka peliknya keadaan ni, ada orang yang kekenyangan, yang dalam keadaan yang nyaman, dia boleh rasa keadaan tu tidak mempengaruhi dia untuk tidak nampak apa yang benar dan apa yang salah. Sebab biasanya kita ni, bila dalam keadaan kita senang, kita akan, akal kita akan mudah untuk cakap kita dalam kebenaran lah, dan kita susah nak melihat orang yang pakaiannya compang-camping, yang susah, yang tidak terbelok, yang dalam keadaan yang hina itu rupanya dalam keadaan yang benar. Kita payah nak fikir begitu. Tapi orang Parsi dapat melihat realiti itu depan mata mereka, dan mereka telah memilih untuk bersimpati kepada para muslimin berbanding untuk setia kepada Hurmuzan dan Empayar Parsi. Maka akhirnya siapa yang angkat tangan? Saya kena laju sikit cerita ni. Siapa yang angkat tangan akhirnya untuk menjadi wakil umat Islam, untuk mengetuai satu operasi yang sangat berbahaya, berisiko tinggi, masuk melalui jalan tikus masuk ke kota Tustar? Itu adalah orang yang namanya Majza'ah bin Thawr As-Sadusi, nama yang disebut pada malam ni. Dia yang angkat tangan. Ceritanya bagaimana? Akhirnya dia lalulah laluan tu bersama dengan 120 orang 120 orang pasukan lalu jalan tikus itu diketuai oleh Majza'ah, dan dia berjaya masuk ke dalam, betul-betul masuk ke dalam kota. Dan bila dia toleh ke belakang, yang berbaki hanya 80 orang saja.
Yang berbaki 80 orang saja. Bukan 120, 220 orang. 220 orang ikut belakang dia sampai di depan pintu nak masuk kota Tustar, pintu rahsia ni. Dekat belakang dia tu hanya ada 80 orang saja. Masuknya ada berapa? Ada 140 orang yang telah syahid sepanjang proses nak sampai masuk ke dalam kota Tustar. Dan esok paginya Hurmuzan dan juga pasukan Parsi ni terkejut. Biasanya tiap pagi mereka dengan takbir itu daripada luar kota, tapi kali ini mereka bangun subuh. Bukan mereka bangun subuh lah, umat Islam bangun subuh, dan takbir itu berbunyi daripada luar dan daripada dalam kota. Takbir daripada luar adalah para muslimin yang menantikan Majza'ah dan kawan-kawannya membuka pintu kota Tustar, dan takbir daripada dalam kota itu daripada Majza'ah lah, bersama dengan 80 orang di belakangnya tadi. Maka akhirnya Hurmuzan pun kelang kabut, pintu kota Tustar pun dibuka, umat Islam meluru masuk, dan kita boleh faham apa yang akan berlaku selepas itu. Dalam keadaan rakyat Parsi dalam Tustar pun dah tak suka dengan Hurmuzan, maka Hurmuzan tidak ada yang membela dia. Akhirnya Hurmuzan ditangkap. Cerita Majza'ah ni tak banyak, itu saja. Okay? Tapi yang menghiasi cerita Majza'ah ini yang banyak cerita yang kita boleh sampaikan pada malam ni. Hurmuzan ditangkap. Hurmuzan ni siapa? General perang Parsi. Yang lebih popular sebenarnya Rustum. Tak tahu tuan-tuan tahu ke tidak kisah Rustum dengan Rabi'i ibn Amir. Rabi'i ibn Amir nanti ini dalam perang Qadisiyah. Rustum adalah general perang dalam perang Qadisiyah, perang paling besar antara umat Islam dengan Parsi, perang Qadisiyah. Dan Hurmuzan, salah seorang daripada general perang Parsi ini yang ditugaskan di Tustar, dia telah ditangkap dan dibawa kepada Umar Al-Khattab. Sebenarnya dia yang minta. Dia kata kepada Abu Musa Al-Asy'ari, Amir Muslimin dalam perang tersebut, bawa aku kepada Umar Al-Khattab. Ini standard cara mana-mana orang kenamaan. Bila dia ditangkap, bila dia ditawan, dia berhak untuk meminta sesuatu yang terhormat lah. Tapi antara kebiasaan amalan juga pada zaman tu, dah kamu nampak depan mata kamu orang yang menyebabkan kamu mati, kawan-kawan kamu mati, bunuh sajalah. Tapi kerana Islam ada satu kemuliaan, ada maruah, maka Hurmuzan ini diberikan keistimewaan untuk bertemu dengan Umar Al-Khattab. Maka dia dibawa ke Madinah. Daripada Tustar yang terletak di Parsi itu, yang terletak di Sungai Furat dan Dajlah itu, mereka turun beratus-ratus kilometer, bukan ratus lah, ribu kilometer sampai ke Madinah, tempat di mana merupakan ibu kota kepada umat Islam. Hurmuzan dipakaikan dengan pakaian yang mewah, dan ini menarik. Para sahabat telah memakaikan Hurmuzan ni dengan pakaian yang mewah, kerana dia kan adalah general perang, orang kenamaan. Maka cara untuk menghormati orang kenamaan Parsi, terutamanya orang Parsi, adalah dengan cara begitu, kerana mereka sangat suka dengan pakaian-pakaian yang mewah. Sebab tu Umar Al-Khattab, kan dalam sebuah hadis Umar Al-Khattab sebut kepada bukan Umar Al-Khattab, Nabi SAW sendiri, ketika Suraqah bin Malik kejar Nabi daripada belakang masa Nabi nak hijrah ke Madinah tu, cerita ini disebut dalam Tabaqat Ibn Sa'ad. Dia bukan hadis, tapi dari segi sejarahnya dia diterima. Cerita Suraqah ibn Malik kejar Nabi daripada belakang, dan Nabi bila nampak Suraqah ibn Malik, ada cerita yang tuan-tuan pun tahu, kudanya jatuh tersungkur dan sebagainya. Sampailah dia betul-betul dekat dengan Nabi SAW, Nabi hampiri dia, dan Nabi sebut, apa kata aku berikan kepada kamu gelang milik Raja Parsi. Dan Suraqah ibn Malik pun tenganga dia, dan dikonfirmkan dengan Nabi SAW, gelang mahkota Parsi, Kisra Parsi. Sebab dia terkejut mendengar apa yang Nabi tawarkan, dan dia terdiam, dia tak mampu cakap apa-apa. Ada dua sebab lah. Sebab itu satu tawaran yang luar biasa, dan satu lagi memang mustahil. Siapa sangka tamadun sebesar Sasaniyah Parsi akan jatuh, dan dijatuhkan oleh Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Maksudnya generasi itulah Umar Al-Khattab dan lain-lain. Sedangkan ketika itu Nabi larikan diri, selamatkan diri daripada penindasan di Mekah. Bagaimana orang yang sedang lari daripada ditindas tiba-tiba menawarkan orang lain dengan satu harta yang mustahil pun dia miliki. Dan sebab itulah kita tahu inilah kisahnya. Hurmuzan dibawa pulang ke Madinah,
dengan pakaian yang mewah. Dan bila tiba di Madinah, mereka mencari Umar Al-Khattab. Dan Umar Al-Khattab ada satu standard yang kita tahu dia ambil benda ini daripada Nabi SAW. Dan sebab itu kalimah yang disebut oleh Umar Al-Khattab sangat kuat. Bila Umar sebut, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa idh ibtaghayna ghaira dhalik adzallana Allah. Ini kalimah yang sangat kuat maksudnya. Dan ia bukan sekadar retorik, ini benar-benar dilaksanakan oleh Umar Al-Khattab. Ini satu sunnah mana-mana manusia, mana-mana muslim sepanjang zaman, termasuk kita. Dan mereka mencari Umar Al-Khattab, mereka tak temui Umar di rumah dia. Bila pergi ke rumah Umar Al-Khattab, Hurmuzan dah garu kepala dah. Ini rumah khalifah. Dan kita tahu rumah Nabi SAW itu besar mana? Barangkali bilik paling kecil dekat rumah kita itu lebih besar daripada rumah Nabi SAW. Kalau kita tengok architectural sirah pada zaman Mekah dan Madinah, binaannya yang sangat sederhana. Masjid Nabawi itu sendiri pun masih tanah, masih pasir. Binaannya masih mud brick tu. Mud brick ni apa bahasa Melayu? Batu, tanah liat tu. Itulah bahan binaan rumah-rumah dan masjid Nabi SAW. Dan ketika itulah mereka mencari Umar. Dikatakan Umar, mereka selepas tak jumpa Umar dekat masjid, dekat rumah dia, dia cari Umar dekat masjid. Masuk ke dalam masjid, tak jumpa Umar. Besar mana Masjid Nabawi? Kecil je. Dia tak besar. Kita memuatkan barangkali masjid kita ni adalah keluasan Masjid Nabawi lah kot. Pada zaman Umar Al-Khattab. Sedangkan zaman itu umat Islam tu dah 100,000 orang dah. Tapi Masjid Nabawi itu masih sederhana kecil. Mereka cari Umar Al-Khattab, tak jumpa. Maka dicarilah sekitar kota Madinah, dan disebut orang, Umar ada je dekat masjid tu, dia tengah tidur. Maka mereka masuk semula masjid. Mereka temui seorang manusia yang kita pun tahu jasad dan badan Umar ni besarnya bagaimana. Dia tersorok di sebelah celah-celah tiang tu. Rupanya dia tengah baring dengan bantal dia. Dan Hurmuzan lagilah digaru kepala, ini khalifah, orang yang tidur sendirian di dalam masjid, tidak ada bodyguard, tidak ada orang yang menemani dia, hanya dia seorang diri di tengah kepanasan. Maka Hurmuzan terkejut dengan apa yang dilihat depan mata dia. Dan kita tahu apa yang dimaksudkan Umar tadi. Kita adalah satu kaum, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Allah telah muliakan kita kerana Islam ni kita. Kalau kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, kita cari kemuliaan kerana hidup kita mewah, maka kita mulia. Kerana kita ada banyak harta, maka kita mulia. Kerana keturunan, maka kita mulia. Maka kita akan mendapat penghinaan daripada Allah Ta'ala. Azallana Allah, Allah akan menghinakan kita. Maka Umar Al-Khattab, kita pun tahu, dia pernah masuk ke rumah Nabi SAW dan dia mempersoalkan Nabi. Dia menangis dan disebut kepada Nabi SAW, ini je rumah kamu, sedangkan Kisra dengan segala kemewahannya, sedangkan Kaisar dengan segala istana dan hartanya, tapi ini saja rumah kamu ya Rasulullah. Maka Umar sedih melihat rumah Nabi SAW. Dan Hurmuzan, dia pun terkejut melihat keadaan Umar Al-Khattab. Dan Umar daripada mana lagi dia dapat ilmu itu, melainkan daripada Nabi SAW. Dan Hurmuzan berdialog dengan Umar Al-Khattab. Dialognya sangat indah sebenarnya. Buku kita pun tak sebut benda tu. Dialog ini disebutkan dalam Ibn Kathir Al-Bidayah wa Nihayah, menceritakan tentang cerita dialog antara Umar Al-Khattab dengan Hurmuzan. Dan akhirnya apa cerita? Hurmuzan peluk Islam. Masya Allah. Ini satu keajaiban dalam sejarah Islam kita. Orang yang paling memusuhi, orang yang paling, bila kita baca ceritanya, awal kita baca ceritanya macam geram, macam nak kena apa, macam nak kena maki je. Tapi bila di hujung cerita, dia akhirnya memeluk Islam. Hurmuzan yang kita benci daripada awal cerita ni, yang memimpin pasukan Parsi, dia akhirnya memeluk Islam di tangan Umar Al-Khattab. Tengah isyak pukul berapa? 8.30. Dah belum? Sudah 2 minit. 2 minit lagi. Baik. Kisah Hurmuzan tadi. Hurmuzan akhirnya memeluk Islam di tangan Umar Al-Khattab. Dan kita pun tahu perkara ini akan berlaku lagi pada masa-masa yang akan datang dalam sejarah Islam. Tentera Mongol yang kita tahu ceritanya sangat jahat, berlaku di tanah umat Islam daripada Uzbekistan sampailah ke Mesir.
bagaimana Mongol ini telah meratah nyawa umat ini, memusnahkan macam-macam binaan, library dan sebagainya milik umat Islam. Mongol itu akhirnya melahirkan generasi yang akan membina tamadun, terutamanya tamadun-tamadun di belah belah timur, India, Pakistan dan sebagainya. Mereka akhirnya peluk Islam. Mamluk pun ceritanya sama. Dan juga bila sebut tentang kerajaan-kerajaan Islam di utara Afrika, ini adalah mereka yang akhirnya telah memeluk Islam dan akhirnya berkuasa di tanah air sendiri. Ini sunnah Nabi SAW bila Nabi meluaskan pengaruhnya dan juga menyebarkan risalah Islam ketika zaman sirah sendiri. Dan ada satu cerita yang sangat ringkas dalam sirah, cerita perang Banu Mustalik, yang mana Nabi SAW selepas Banu Mustalik punya peperangan ni, Nabi bernikah dengan salah seorang daripada anak ketua Banu Mustalik yang namanya Juwairiyah binti Al-Harith. Ini adalah isteri Nabi SAW, Juwairiyah binti Al-Harith. Asalnya Al-Harith ayahnya ketua Banu Mustalik yang perang Nabi, tapi setelah perang itu berakhir, bertukar menjadi apa? Kuasa Banu Mustalik ini diserahkan semula kepada Al-Harith, segala harta diserahkan semula kepada Banu Harith, kepada Banu Mustalik, dan segala tawanan dilepaskan. Kenapa? Sebab akhirnya ayah kepada Juwairiyah peluk Islam, Harith, dan Nabi pun bernikah dengan Juwairiyah. Maka semua sahabat membebaskan tawanan, memulangkan semua harta ghanimah yang mereka ambil, dan kuasa pun diserahkan semula kepada ketua Banu Mustalik, iaitu Al-Harith, ayah kepada Juwairiyah. Dan saya rasa ini telah memberikan gambaran kepada kita bahawa Islam satu agama yang tujuan terbesarnya, walaupun kita baca tadi perang, tapi tujuan terbesar dalam perjuangan agama ini adalah menyampaikan risalah. Kalau kamu peluk Islam, maka dipulangkan kuasa ini kepada kamu. Itulah yang telah berlaku kepada Hurmuzan dalam cerita tadi. Telah masuk waktu Isyak. Selepas azan kita tengok beberapa pelajaran dan saya buka soalan nanti, insya-Allah.
Saya buku dulu soalan kalau ada. Ada soalan? Tidak ada. Kemudian saya tutup dengan beberapa pelajaran untuk malam ini. Yang pertama adalah bagaimana kisah majza'ah dan juga secara umumnya kisah pembukaan Parsi ini melambangkan bagaimana umat Islam itu mempunyai jati dirinya, dan ia tidak mudah terpengaruh dengan apa yang menarik di mata. Yang akan menjadi rujukannya dalam kehidupan sehariannya adalah apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, ya. Dan ini berjangkit-jangkit berlaku dalam sejarah Islam. Ketika umat Islam masuk ke dalam Baitul Maqdis, ketika umat Islam masuk ke dalam kota Madain Parsi dengan segala kemewahan yang ada, dengan permaidani, dengan mahkota, dengan gelang yang kita sebut tadi dijanjikan kepada Suraqah ibn Malik, itu tidak mempengaruhi mereka untuk melihat bahawa kebenaran itu berada di pihak lain. Mereka terus berpegang dengan agama ini kerana jati diri mereka adalah Islam, adalah tauhid kepada Allah Ta'ala, ya. Dan pelajaran kedua adalah bagaimana kisah majza'ah ini, meskipun sangat ringkas, tapi kita faham antara kelebihan majza'ah adalah dia barangkali seorang yang ada ciri apa ya kita nak sebut, antara ciri orang yang berada di medan ini adalah dia tidak boleh terlalu berkira-kira, terlalu memikirkan tentang risiko, sehingga akhirnya tidak ada orang yang mampu ke depan untuk menawarkan diri, ya. Maka kisah majza'ah ini kita bolehlah fikirkan di mana tempat yang paling sesuai untuk kita laksanakan. Tetapi ada banyak tempat juga, kadang-kadang berlaku dalam masjid kita sendiri, kadang berlaku dalam keperluan masyarakat setempat kita sendiri, ketika ditawarkan kerja-kerja tertentu, ya. Dan tidak ada orang yang mampu ke depan kerana memikirkan risiko masing-masing. Majza'ah antara watak yang lebih memikirkan kenapa dia perlu memegang jawatan itu berbanding bagaimana nanti kalau aku pegang jawatan itu. Kerana soalan kenapa itu lebih besar dia punya kesannya kepada diri kita berbanding soalan bagaimana. Memikirkan banyak tentang kenapa akan menyebabkan kita bertemu dengan ganjaran daripada Allah Ta'ala, dengan pahala, dengan syurga, Tapi memikirkan banyak tentang bagaimana ni, nanti lama-lama akhirnya kita terlupa bahawa ganjaran yang kita dapat bila kita melakukan sesuatu itu sangatlah besar di sisi Allah Ta'ala. Saya rasa cukup itu untuk malam ini. Mudah-mudahan kisah majza'ah yang serba ringkas kita ceritakan, dan saya yakin oleh kerana kitab pun tak bawa malam ni, apa yang saya ceritakan itu adalah apa yang teringat di kepala. Tuan-tuan yang rasa nak memanjangkan cerita pembacaan tentang majza'ah ini, boleh rujuk buku yang kita gunakan dalam kuliah kita ini, 65 gambaran kehidupan para sahabat, kerana cerita panjangnya akan ada di situlah, ya. Dan teruskan belajar dan mencari pelajaran daripada kehidupan para sahabat, terutamanya pada zaman yang kita ini sangat kekurangan model dan juga bandingan untuk kita faham di mana letak duduk diri kita. Kalau kita membaca kisah-kisah ini, kita akan faham bahawa kita ini teruknya bagaimana, okeynya tahap mana. Kalau kita banding dengan orang di zaman kita, kita akan rasa kita ni okey sajalah, tak ada masalah, ya. Dengan tahu cerita-cerita agung ini, cerita hebat ini, kita akan tahu apa yang kita boleh baiki pada diri kita dan masyarakat kita dan keluarga kita pada masa sekarang, insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.